Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Muhammad Yazmi Yazid, akan melaksanakan pembentangan uh, berkaitan dengan inovasi dalam pendidikan. Okay. Dalam inovasi ini, saya telah membina satu aplikasi menggunakan Tangible dengan namanya adalah aplikasi Sepijak Sakinah. Okay. Kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan, teknologi ini telah ditaksirkan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan, sama ada pengetahuan saintifik ataupun pengetahuan lain yang tersusun dan diaplikasikan secara sistematik sehingga boleh menunjukkan perbuatan yang praktikal dalam melakukan sesuatu tugas sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. Kita adalah kita menggunakan teknologi ini membantu kita dalam melaksanakan ataupun mempunahkan kehidupan yang kita. Terus ni ada rasional kenapa saya melaksanakan aplikasi Sepijak Sakinah ni lah. Rasional projek ini dijalankan adalah untuk membangunkan sebuah produk multimedia yang interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran pendidikan Islam bidang tajwid tahun 3. Projek ini juga akan meningkatkan motivasi murid dalam mengamalkan hukum tajwid di mana produk ini dibangunkan dalam bentuk multimedia interaktif yang mengukuhkan pemahaman terhadap pelajaran memperolehi pengalaman yang baru melalui multimedia interaktif. Okay. Dan di sini mestilah ada masalah dia. Okay. Saya akan mendapati bahawa murid tahun 3 ni sukar menentukan hukum sakinah iaitu Ikhfa Hakiki, Ijah Haki, Idgham Mahirunah, Idgham Bila Munah dan Iqlab. Semasa menjalankan sesi soal jawab di dalam kelas, murid-murid lebih menggunakan pendekatan untuk meneka jawapan daripada soalan yang diberikan. Macam semasa saya sekolah, saya kan sudah buat praktikum kan. Pengalaman saya, kebanyakan budak ni bukan cuba untuk jawab sebab dia tahu. Tapi dia cuba sebab dia gunakan kaedah teka. Ada pelajar sampai 2-3 kali cuba kan. Ada masih salah. Kata dia tembak tu tak kena pada lubang dia lah. So, itulah yang sebabkan saya membuatkan aplikasi ni. Okey, objektif. Objektif soalan ini pula adalah murid dapat meningkatkan kefahaman bagi topik yang diajar dengan menggunakan aplikasi Sepijak Sakinah. Murid dapat mengakses dengan mudah aplikasi yang dibina di mana aplikasi ni dia boleh akses kat rumah. Sebab benda ni kita kena download dekat telefon bimbit lah. So kalau dekat rumah ni adalah pengawasan daripada ibu bapa betul. Dia mendirikan sistem PDPC lebih seronok menggunakan aplikasi Sepijak Sakinah ni lah. Sebagai saya guru, saya boleh menggunakan telefon saya sendiri. Saya present dekat depan kelas. Jadi saya pancarkan dekat LCD so pelajar tu boleh sama-sama dengan saya tengok nota buat aktiviti sama. Situ yang nampak ada orang kata satu kaedah pembelajaran yang menarik melibatkan daripada teknologi maklumat yang berkesan. Okay, budak pun seronok belajar. Okay, kumpulan sasaran. Projek anniversary ini adalah ditujukan kepada murid tahun 3 yang berada di sekolah kebangsaan dan belajar mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Selain daripada itu, projek ini juga mendasarkan guru-guru pendidikan Islam GPI. Projek ini juga boleh digunakan oleh lapisan masyarakat jika mereka ingin menguasai ilmu sakinah yang lebih baik. Fokus saya bukanlah terhadap pelajar semata-mata lah. Fokus saya kepada pelajar, guru dan masyarakat. Anda kata masyarakat lain nak cuba saya punya aplikasi ni, dipersilakan. Tak ada masalah. So, untuk cikgu pula, dia memudahkanlah cikgu tu. Sebab macam nak gunakan buat ada nota dan nota dalam aplikasi ada nota. Ada nota, ada pengayaan. So, benda tu semua dalam satu benda yang sama. Jadi, cikgu tu senang lah. Buat latihan, tak perlu lah nak print-print lagi masa zaman dulu. So, benda tu lebih dihindari dan lebih mudah diakses. Okey. Pembinaan aplikasi saya ini adalah berdasarkan daripada standard ataupun DSKP iaitu dokumen standard pembelajaran lah. Okey. Yang pertama yang kat sini 1.6 iaitu dia punya standard kandungan ni adalah membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran pula, saya memilih semua standard pembelajaran yang terdapat dari SKP bahagian ini. Yang pertama adalah
mengenal pasti kalimah dan pertengahan ayat yang mengandungi bacaan zahaki, idgham bila guna, idgham maluna, ifa hakiki dan ikraq dengan betul. Yang kedua pula adalah mengenal pasti kalimah dan pertengahan ayat yang mengandungi bacaan laki, idgham bila guna, idgham maluna, ifa hakiki, ikraq dengan betul dan bertajwid. Dan terakhir, mengaplikasikan tajwid dalam pembacaan Al-Quran. So, dalam aplikasi ini membantulah pelajar-pelajar untuk memahami ataupun menguasai apa yang terdapat dalam standard pengajaran ini. Okey, semasa saya melaksanakan aplikasi ini, saya menggunakan peralatan dan sumber seperti berikut lah. Yang pertama, DHKP. DHKP maaf, katanya DHKP tahun 1. Lepas tu, jaringan internet dan buku teks lah. Yang belah gambar-gambar ni adalah aplikasi yang saya guna untuk edit ataupun edit apa apps yang ada apa contoh macam gambar, huruf-huruf, dia punya button-button tu saya edit menggunakan Canva, Critic, tangga boleh media yang saya guna untuk membina apps ni dan YouTube. Ini adalah model trilogical. Okay. Pembinaan inovasi yang saya bina ni adalah berdasarkan daripada model trilogical di mana yang pertama adalah explicating real purpose and need. Iaitu tujuan pembinaan inovasi ini telah dinyatakan dalam objektif yang dinyatakan pada awal tadilah. Kemudian adalah framing, iaitu skop, had dan batasan di mana penggunaan medium takabel dalam membina aplikasi dan memberi fokus kepada murid tahun 3 dan guru pendidikan Islam lah. Kemudian yang ketiga adalah drafting and versioning di mana saya melakukan pembinaan draft dan semakan secara berterusan menghasilkan kertas cadangan inovasi digital dibentang di hadapan pensyarah dan rakan-rakan yang dibentang di hadapan pensyarah dan rakan-rakan dengan tujuan untuk penambahbaikan secara bersemuka. Kemudian examining and reflecting on memilih rakan guru untuk membuat percubaan aplikasi yang dibina, memberi maklum balas setelah mencuba aplikasi secara bersemuka. Okay, pada bahagian ni saya telah sebelum saya publish app saya ni, saya minta kawan-kawan saya untuk cuba dulu. Diorang dah cuba. Lepas dah cuba, saya minta barang-barang macam ni aplikasi. Sama ada dia membantu ke tak, aspek, grafik, kuis tu kena tak kena dengan saya punya aplikasi lah. Kemudian yang kelima adalah finalizing and specifying. Di mana saya mengenal pasti masalah dan buat penambahbaikan. Macam ni saya dah buat try yang tadi so kalau saya try. So kat sini saya mau buat penambahbaikan dan mengenal pasti masalah. Semua guna tu apa masalah yang ada ni. So kat sinilah saya akan selesaikan masalah-masalah tu. Lepas tu saya akan menyenaraikan fungsi dan cara penggunaan. So saya akan buat tutorial kaedah penggunaan aplikasi Setidak Sakinah. Yang terakhir adalah releasing. Projek Setidak Sakinah telah dilancarkan. Okey, pada bahagian ni saya punya app tu saya dah publish dekat orang ramai. Kemudian proses di pengiklanan dan penjualan produk telah dijalankan. Saya pun dah jalankan promosi. Kemudian produk boleh digunakan tanpa sebarang masalah. Pada bahagian kat sini orang kata dah perfect. Bahagian yang paling langkah paling perfect di mana tak ada masalah. Apps tu kalau siapa guna terus, tak ada masalah. Dia tak ada bug, tak ada masalah apa-apa dah. So dia mudah dan senang digunakan oleh pengguna. Okey, kita tengok pula tools dan perbelanjaan. Kat sini di mana saya menggunakan data internet, Canva, Critic, Tankable dan laptop lah. Macam data internet, RM35 bulanan. Canva free, Critic free, Tankable free, laptop pun free. Sebab pinjam kakak punya. Strategi pemasaran. Dalam fasa pemasaran dan kerusahaan ini, pekaji bercadang menggunakan beberapa medium yang biasa digunakan iaitu Google Play Store dan link drive yang mengandungi APK. Okay. Saya menggunakan medium Play Store. Memang saya masukkan app saya tu dekat Play Store lah. So orang boleh download kat Play Store. Sama ada boleh menggunakan Google Drive yang mengandungi APK. Saya akan bagi satu link yang mengandungi APK di mana bila pengguna atau pembeli tidak guna dia tekan link tu ada file, dia perlu download file tu lah.
kemudian install dekat dalam handphone masing-masing. Okay. Ini adalah beberapa respon malas-malas oleh pengguna. So kat belah yang first kali ni adalah saya membuat periklanan di Instagram. Yang nombor 2 ni pula periklanan di Facebook. Yang belah kanan ni adalah respon pengguna setelah menggunakan aplikasi Sebijak Sakinah ni lah. Saya dah bagi link Fabian dan Datuk apa semua. Semua memberikan respon, Alhamdulillah, respon yang sangat baik. Kita tengok kaedah penggunaan aplikasi Sebijak Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial penggunaan aplikasi Sebijak Sakinah. Pertama, dikenal dulu lah aplikasi tu. Jadi sekarang saya dah download. So boleh nampak kat sini logo tankable dengan nama Sebijak Sakinah. So jadi saya perlu tekan ikon Sebijak Sakinah ni. Ini adalah interface ataupun muka hadapan aplikasi saya lah, di mana ada tajuk ataupun nama aplikasi. Lepas tu ada untuk pergi ke muka seterusnya, saya perlu menekan button Mari Belajar. Saya sudah pergi ke page yang kedua, di mana page kedua ni ada menyelesaikan 5 hukum yang terdapat dalam Nurul Sakinah. Yang pertama iklab, idgham bila gunah, idgham ma'al gunah, ikhfa hakiki dan izhar hakiki lah. So macam sekarang saya nak tahu apakah iklab. Jadi saya perlu tekan iklab. Okey, sekarang bila saya tekan iklab, saya akan pergi kepada nota yang menerangkan tentang apakah itu hukum iklab lah. Macam dah selesai baca semua nota kat sini, boleh pergi ke page yang lain lah untuk melihat contoh. Untuk pergi ke page yang lain, terdapat button arrow kat sini. Jadi saya perlu menekan button arrow ni. Okay. Dan tekan button arrow ni, kat atas ni ada contoh lah. Contoh perkataan, contoh huruf iklab. Yang ni pula contoh ayat. Ada 2 contoh ayat kat sini. Okey, contohnya ni bar kan. Bar kat sini untuk nun mati. Yang ini adalah hukum tanwin. Okay, kat bawah ni adalah atau game ataupun quiz lah yang berkaitan dengan iklab, di mana saya menggunakan word wall, di mana untuk buat aktiviti ni memerlukan jaringan internet. Terus tekan button play. So adalah soalan yang akan tanya. Macam contoh sekarang berikut adalah contoh iklab kecuali. So saya perlu pilih jawapan kat sini. Contoh macam langgar sini kan. Okay, salah. Okay, macam salah. Lepas tu saya nak tengok balik nota kan. Nak tengok balik nota, tekan je button arrow ke kiri ni. Lepas tu balik ke nota, baca balik nota semua kat sini. Lepas tu dah selesai baca balik, pergi balik ke sebelah. Okay, lepas tu nak dah selesai dah faham iklab ni. Saya nak faham pula hukum yang lain. So saya perlu tekan button home dan pergi kepada page yang kedua tadi dah. Lepas tu sekarang saya nak tahu pula apakah hukum ikhfa hakiki kan. So tekanlah button ikhfa hakiki. Kat sini ada nota berkaitan dengan ikhfa hakiki. Sama juga macam tadi, tekan button arrow untuk tengok contoh ayat ataupun huruf dia. Tekan lagi ke sini untuk seterusnya contoh. Lepas tu dah sekali adalah aktiviti. Okay, lepas tu tekan balik button home. Begitulah saja tutorial penggunaan aplikasi Sebijak Sakinah. Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan rangsangan kepada pelajar-pelajar ataupun pengguna lah, dan memberi manfaat, insya-Allah. Amin. Kita dah tengok tadi kaedah dan tutorial penggunaan aplikasi Sebijak Sakinah. So saya diharapkan aplikasi yang dibina ini dapat memberikan impak yang baik kepada semua pengguna dan semua masyarakat lah, terutamanya murid-murid, guru-guru dan lain-lain. Diharapkan ada banyak lagi guru-guru pada masa datang membina aplikasi seperti ini dalam bentuk pembelajaran yang lebih menarik, melibatkan teknologi maklumat. Sekian, terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.